Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Zikri dari kelas 4 UKM. Saya Adam bin Musa dari kelas 4 UKM. Saya ingin menceritakan tajuk cerita kartun yang bertajuk Finding Nemo. Cerita ini mempunyai 3 watak utama, iaitu Nemo, Dory dan Marlin. Watak Nemo dipegang oleh Alexander. Watak Dory dipegang oleh Ellen dan watak Marlin dipegang oleh Albert. Cerita ini mengisahkan seekor anak ikan dan bapanya. Pada mulanya terdapat banyak telur ikan dan telur itu dimakan oleh seekor pemangsa. Yang terselamat adalah sebiji telur yang diberi nama Nemo. Nemo dibesarkan oleh bapanya dan dihantarkan ke sekolah. Nemo seorang anak yang cerdik dan nakal. Nemo juga selalu bermain dengan ayahnya dan apa dah ayat tu? Lupa. Saya meluangkan masa dengan bapanya. Nemo meluangkan masa lapang bersama ayahnya setiap masa. Pada suatu hari, Nemo hilang jauh daripada bapanya. Bapanya mencari Nemo jauh dari tempat tinggal asalnya. Nemo semasa hilang, Nemo ditangkap oleh seorang penangkap ikan dan diletakkan di dalam akuarium bersama ikan-ikan yang lain. Lepas itu, Nemo berusaha melepaskan diri daripada akuarium itu, dan akhirnya Nemo berjaya melepaskan diri dari akuariumnya dengan menggunakan plastik dan air. Semasa Nemo dilepaskan di laut, Nemo berjumpa dengan seekor ikan penyu yang besar. Ikan penyu ini macam mana? Membawa Nemo berjumpa dengan ayahnya. Lepas berjumpa dengan ayahnya, Nemo berasa gembira kerana dapat bertemu dengan ayahnya kembali. Dan cerita ini terdapat nilai murni bekerjasama kerana semasa terperangkap dalam jaring nelayan, Dory menyuruh ikan-ikan lain turun ke bawah supaya besi daripada jaring nelayan itu menjadi berat dan terputus. Akhirnya ikan-ikan itu, Dory dan ikan-ikan lain terlepas. Nilai murni. Apa nilai murni? Terdapat nilai murni pada bagi ayat tu. Marlin, iaitu bertanggungjawab. Terdapat nilai murni terhadap Marlin yang bertanggungjawab akan rakan-rakannya dan mencari anaknya. Sekian. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Muhammad Aras Hikam Syamsul Bahrain dan ini di Lip Kumaran. Kami berumur 16 tahun, dari kelas 4 UKM, berasal dari sekolah SMK Apa-Apa Kuala Baru. Tajuk filem kami The Lion King. The Lion King dicipta pada tahun 1994 dan diperbarui pada tahun 2016 dan masih mengekalkan 90% jalan yang sama. Dalam Lion King mempunyai 8 karakter seperti Mufasa, Simba, Scar, Zazu, Rafiki, Timon, Pumba, Nala dan Hena.
The Lion King adalah cerita bukan cerita filem animasi. Dalam cerita ini tiga perwata yang utama adalah Scar, Mufasa, Simba. Mufasa seekor singa dan raja kepada seluruh binatang di tempat itu. Dan tapi Scar mengingat nak jadi raja di tempat itu. Tapi raja ada waris untuk menjadi raja, tapi Scar tidak mengingat nak raja. Sekali raja dan Scar berlawan untuk menjadikan siapa untuk menjadikan raja. Mufasa itu Mufasa berlawan menyebabkan kematian. Akhir sekali Simba akan mendapat tahta, jadi raja. Kesimpulannya, janganlah pentingkan diri sendiri daripada orang lain. Kami suka cerita ni sebab ia menyorokkan dan menarik perhatian. Okey, sekian, terima kasih. Lupa lah cikgu. Cepat. 1, 2, 3. Aku nama Tana. Salah. Taklah, jangan saya lupa. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru dan rakan-rakan. Saya Muhammad Fauzi dan ni partner saya Muhammad Azad Adam ingin menceritakan tajuk tentang cerita Doremi. Doremi ni merupakan sebuah filem terbitan di studio Merdeka pada tahun 1966. Pengarah dia Tan Sri P. Ramlee, penulis pun Tan Sri P. Ramlee dan A.R. Tompel. Dibintangi cerita ni dibintangi oleh 3 pelakon iaitu P. Ramlee, A.R. Tompel dan Ibrahim Din. Cerita ni mula ditayang 3 Julai 1966. Cerita ni mengisahkan tentang 3 orang sahabat, iaitu Masdo atau Do, Amore atau Re dan Minami atau Mi. Mereka sebenarnya dalam kesusahan hidup dan mempunyai banyak hal rumah tangga. Do ni seorang yang mempunyai masalah dalam rumah tangga dan banyak berhutang. Dia ni sering berhutang lah. Suatu hari dia menipu mentuanya untuk mendapatkan wang untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dan dia membuat rancangan, tapi rancangan itu tidak berjaya. Jadi dia dan isterinya bercerai akibat tidak sehaluan. Kisah Ray ni pula, dia mempunyai seorang isteri yang bekerja di kelab malam. Dia yang menguruskan hal rumah tangga dan hal rumah tangga lah. Suatu hari Ray keluar dari rumah. Rumahnya tidak berkunci dan membuatkan wang rumahnya dimasuki oleh seorang pencuri. Pencuri itu mencuri wang isterinya dan membawa lari wang isterinya. Kemudian dia dihalau keluar dari rumah dan merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Mi pula. Okey. Mi mengisahkan tentang seorang yang tidak bekerja dan dia duduk di depan rumah seorang gadis yang dia cintai. Dia sering bertuah kerana gadis tersebut sudi meminjamkan wang kepadanya untuk dibuat untuk mencari kerja.
Kau sambung. Macam mana boleh diorang jumpa ni, diorang macam mereka Mi ni keluar untuk mencari kerja. Lepas tu dia telah menolong mengejar pencuri yang meragut beg seorang wanita. Lepas tu duduk dengan Ray. Lepas tu diorang pun terdengar jeritan wanita tu meminta tolong. Lepas tu mereka mengejar Mi kerana menyangka Mi yang mencuri beg wanita itu. Lepas tu sejak hari tu mereka menjadi sahabat rapat dan menempuh pelbagai cabaran liku kehidupan demi sesuap nasi. Cerita Doremi ni mempunyai dua sambungan, iaitu Nasib Doremi dan Laksmana Doremi. Antara lagu yang ada dalam filem tu ialah Doremi dengan Hai Obat. Nyanyi Sekali. Sama. Okey. 1, 2, 3. macam ni. Doremi. Doremi, tiga orang sahabat berjumpa Terus sepakat. Sampai itu je? Itu je. Hai Obat. Tu je. Hai obat, mari beli obat. Kalau tak kalau nak lebih tengok YouTube lah. Nilai murni yang ada dalam cerita Doremi ni ialah persahabatan. Lepas tu sebab kami pilih cerita ni sebab kami tak nak cerita ni ditelan dek zaman lah. Semua apa namanya, semua bawah-bawah kita tengok cerita ni. Generasi akan datang boleh tengok cerita ni. Sudah. Itu saja. Okey. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ismail bin Zawi dari Kelang 4 UKM ingin menceritakan tentang Boboiboy. Boboiboy mempunyai ramai kawan. Pada suatu hari, atuknya menyuruh Boboiboy untuk menjaga kedainya. Tiba-tiba ada robot datang lalu mencuri Koko dan Koko dan melarikan diri. Lalu Boboiboy mengejar robot itu. Boboiboy ternampak robot itu masuk ke dalam kapal angkasa. Lalu Boboiboy mengekori robot itu. Tiba-tiba Boboiboy ternampak robot itu memasukkan Koko ke dalam sebiji bola kuasa. Selepas itu Boboiboy pun memasuki tempat yang ada bola kuasa itu untuk mengambil Kokonya. Selepas itu bola kuasa itu pun ternampak Boboiboy dan menganggap Boboiboy sebagai tuannya. Lalu Boboiboy melarikan diri ke kedai atuknya. Bola kuasa itu mengikut Boboiboy dan menyamar menjadi seperti bola. Pada waktu malam, Boboiboy mendapat kuasa daripada bola cabut itu. Nilai murni yang terdapat dalam cerita Boboiboy ini adalah Boboiboy baik hati kerana selalu menolong atuknya.